Okey, tadi ketebalan kanta mata dah kan? Okey, jarak antara kanta objek dengan kanta mata dah, diameter kanta objek dah, pembesaran linear dah. Yang belum apa tadi? Panjang panjang fokus kanta mata. Kejap, mana ni? Sekejap je macam mana ni? Yang kat rumah nampak ke cikgu share? Ke cikgu lupa nak share? Respon nampak tak? Yang kat rumah nampak tak yang cikgu share ni? Hello? Nampak. Okey. Okey, panjang fokus kanta objek. Tadi kan teleskop, kanta objek dia macam mana? Besar ke kecil kanta objek dia? Teleskop. Okey, teleskop besar. Mana kanta objek? Okey, kanta objek, teleskop. Okey, teleskop kanta objek dia besar. So bila kanta objek dia besar, maksudnya dia besar dah apa? Dia besar dan kanta dia besar. So besar dan nipis. So bila dia nipis, panjang fokus dia macam mana kalau dia nipis? Cahaya dia senang masuk kan? So dia boleh pergi jauh. Jadi panjang fokus dia apa? Panjang fokus kanta objek panjang. Okey, panjang fokus. Cikgu dah record ke belum ni? Belum. Okey, so panjang fokus kanta objek panjang ataupun dia besar. Okey, kenapa nak panjang fokus kanta objek dia panjang? Nak besar sebab apa? Kamu boleh bagi apa-apa sebab yang berkaitan dengan formula. Supaya kamu nak, kita boleh pakai formula yang tadi tu. Apa tadi formula? Power sama dengan 1/F. So kalau panjang fokus dia besar, power dia kecil kan? So kamu boleh jawab apa? Kuasa kanta dia rendah kan? Kuasa kanta rendah. Kaitkanlah dengan formula ni. Sebab nak kuasa kanta dia rendah. Mana kakak yang tadi tu? Kat belakang pula. Asal kamu belakang? Senang nak tidur Kan? Nampak ke? Yang belakang nampak ke? Nampak? Okey, settle lah teleskop. Susah ke nak jawab teleskop ni? Senang je kan? Apa kamu kaitkan dengan formula je? Kait je dengan formula ni. Itulah cara nak jawab fizik. Kan? Kenapa nak kuasa kanta rendah ni? Sebab apa? Supaya image dia. Image apa? Kalau kuasa kanta dia rendah, mana kanta objek? Tengok balik kanta objek tadi, teleskop. Mana teleskop? Teleskop. Ni kanta objek ni. Nak kuasa dia rendah sebab kita nak hasil image yang kecil. Sebenarnya kita nak hasilkan image yang kecil. Kuasa rendah, image dia kecil. Boleh? So kamu nak jawab kuasa kanta rendah pun boleh, ataupun kamu nak jawab image dia kecil pun boleh juga tak ada masalah asalkan dia berkaitan dengan apa-apa formula kan, apa-apa yang rajah sinar, berkaitan dengan rajah sinar. Okey, next kita pergi mikroskop lah. Okey, ketebalan kanta objek. Okey, tengok balik mikroskop. Mana gambar mikroskop?
Mikroskop. Mikroskop dia macam ni kan. Dia macam ni. Lepas tu dia ni. Dia ni. Macam ni. Kan ni mikroskop. Ada nampak macam mikroskop. Okey lah kan? Jadilah mikroskop. Mata kat mana mata? Ni mata. So yang ni kanta mata. Yang ni kanta objek. Nak tengok spesimen kan kanta objek. So kat sini kanta objek dia apa? Kanta objek dia kecil. Kecil. So bila kecil dia tebal ke nipis bila kecil? Tebal. Jadi kat sini kamu tulislah kanta objek nipis. Okey, kanta objek nipis. Kanta objek nipis pula. Aduh, kanta objek tebal. Nasib baiklah kamu perasan. Maksudnya kamu alert lah kan, tak tidur. Kan? Bagusnya. Okey, kanta objek dia tebal. Dia kecil dan tebal. Okey, dia tebal. Okey, kenapa nak dia tebal? Kamu boleh kaitkan dengan kuasa. Okey, kalau kanta dia tebal, cahaya dia susah nak masuk. Nanti panjang fokus dia pendek je. So kalau panjang fokus dia pendek, power dia tinggi. Jadi berjawablah kuasa kanta tinggi. Macam tu je. Kan? Okey, lepas tu ni jarak antara kanta objek dengan kanta mata. Lebih ke ataupun ngam-ngam? Lebih dia mesti lebih daripada hasil tambah panjang fokus kanta mata dengan panjang fokus kanta objek. So kamu tulis kat situ jarak antara kanta objek dan kanta mata lebih daripada, ataupun buat simbol lebih. Macam mana nak buat simbol lebih? Lebih daripada tu. Macam ni kan, lebih daripada panjang fokus kanta objek tambah panjang fokus kanta mata. Lebih. Boleh? Okey, kenapa nak jarak dia lebih? Supaya kalau tadi teleskop sebab nak hasilkan imej akhir di infinity. So kalau mikroskop apa? Menghasilkan imej akhir. Tengok balik. Mana mikroskop? Imej akhir dia. Ya, imej akhir dia besar kan? Supaya nak hasilkan imej akhir yang besar. Okey? Boleh? Okey. Kita jawab kat sini. Menghasilkan imej akhir yang besar. Menghasilkan imej akhir yang besar. Imej akhir besar. Okey, next. Kedudukan spesimen. Kan kamu nak tengok semut mikroskop nak tengok semut, nak tengok kaki semut, nak letak kat mana semut tu? Antara apa? Antara F dengan 2F. Ni kan objek seni ni objek halus. Letak antara 2F dengan F. Kenapa? Bila letak antara 2F dengan F, dia akan hasilkan imej apa? Imej yang nyata, songsang dan lebih kecil. Lebih kecil lah, lebih besar. Aduh, selalu pun. Ni objek. Pilihlah salah satu, mana nak imej yang kamu boleh kata hasilkan imej yang lebih besar ataupun berjawab imej yang songsang ataupun hasilkan imej yang nyata. Pilihlah salah satu. Nak buat tiga-tiga pun tak ada masalah. Okey, jadi kat sini kedudukan spesimen antara F dan 2F. So menghasilkan imej lebih besar. Dah lah, cukup lah. Nak tambah-tambahlah. Tambah apa? Songsang ke nyata ke? Boleh lah. Tapi yang pentingnya apa? Imej yang lebih besar. Tu yang kita nak tengok tu. Okey.
Lepas tu apa lagi? Kuasa kanta mata. Okey, tengok mana kanta mata. Ha, ni mata kamu ni. Ni kanta dia. Kanta dia apa? Kanta dia besar. Bila besar dia ni nipis. Bila nipis, cahaya senang masuk. Nanti panjang fokus dia. Panjang fokus dia panjang. Ni F. Panjang fokus. Kenapa ni? Jauh kan. So panjang fokus dia panjang. So bila panjang fokus dia panjang, tengok balik formula power. So kalau panjang fokus dia panjang, power dia apa? Kurang. So untuk menghasilkan kuasa kanta yang rendah. Okey. Oh ni dia nak tanya, dia tanya kuasa kanta mata. Okey, so kuasa kanta mata rendah. Oh, so sebab apa? Kalau dia dah explain pasal kuasa, kamu explain lah dia punya ni. Supaya apa? Sebab nak dia punya apa? Panjang fokus dia nak besar. Supaya ni, apa ni? Penerangan dia panjang fokus dia besar. Panjang fokus besar. Susah ke tajuk Nampak mata susah tapi sebenarnya senang je jawab. Guna formula je, okey? Okey, next. Aksesori tambahan. Cuba tengok mikroskop. Dia ada apa? Dia ada lampu. Ya betul, dia ada lampu. Lagi? Kalau tak nak buat lampu boleh buat apa? Dia juga ada cermin. Perasan tak ada cermin kat situ? Perasan kan dia ada cermin. Okey. Kenapa nak ada lampu? Mikroskop. Kenapa nak ada lampu? Supaya ada apa cahaya boleh banyak cahaya apa? Oh, nampak lebih jelas ada lampu supaya nampak lebih jelas. Nampak image lebih jelas. Tapi tak boleh lah sebabnya kat sini dah ada ayat apa? Dia dah ada ayat melihat objek halus dengan jelas. So tak boleh ulang balik ayat dia. So kena tukar sikit. Tukar sikit lah. Kalau ni jelas kita buatlah terang. Ya, boleh terang boleh. Okey. Ada tak kata terang kat atas ada kan? Okey. So boleh tengok image dengan terang. Boleh tengok image dengan terang. Kan? Sebab ada cahaya. So maksudnya apa? Kita tak boleh ulang balik tau. Dia punya ayat dalam soalan tu kita tak boleh ulang balik. Kalau kat sini dia kata lihat objek dengan jelas, kamu tak boleh ambil perkataan dia. Kamu kena tukar sikit. Macam terang ke. Janji tak kopi sebiji-sebiji. Boleh? Okey, tu kalau ada lampu. Kalau ada cermin, kenapa nak ada cermin? Sebab apa? Tengok mana mikroskop. Mikroskop. Dia ada cermin kan kat sini. Apa fungsi cermin ni? Sebab dia nak cahaya pergi sini, kemudian dia akan pantulkan pada spesimen, pada semut tersebut. So dia pantulkan cahaya kepada spesimen. Okey? Ni ada cermin ni sebab nak pantulkan cahaya kepada spesimen. Susah ke tajuk ni? Senang je kan? Dah dapat 10 markah. Okey, next kita pergi. Okey, mana lagi yang cikgu tak cover? Tengok balik. Ghostan. Mana balik? Ni dah. Oh ni kanta pembesar. Kanta pembesar ni senang je. Apa nama? Saiful. Kanta pembesar. Asyik tempat kosong. Kanta pembesar terdiri daripada suatu. Kanta pembesar kanta apa? Kanta cembung ke kanta cekung? Okey, kanta pembesar terdiri daripada suatu kanta cembung
yang mempunyai panjang fokus, dia dah bagi dahin. Kata cembung dia tebal. So kalau tebal, cahaya dia senang masuk ke susah masuk, Saiful? Bila susah, jadi panjang fokus dia kecil. Panjang fokus dia yang kecil ataupun yang pendek. Okey, duduk Saiful. Duduk. Okey. So objek yang hendak dilihat perlu diletakkan pada jarak objek. Tengok balik gambar Raja Sina yang kita buat tadi tu. Gambar Raja Sina yang kanta pembesar tu. Kat mana kita letak objek? Kita letak objek betul-betul dekat dengan kanta kan, iaitu kurang daripada F. Ni objek betul-betul letak pada kanta. Jadi nak jawab apa kat sini? Objek yang hendak dilihat perlu diletakkan pada jarak objek kurang daripada panjang fokus. Kurang daripada panjang fokus suatu kanta pembesar. Okey, iaitu jarak objek dia kurang daripada panjang fokus. Ni. Okey, so nanti dia akan menghasilkan imej maya. Okey, tengok balik. Imej apa yang terhasil? Imej, ni imej. Imej dia adalah maya, tegak dan lebih besar daripada objek. Okey, tulis. Ini menghasilkan suatu imej maya, tegak dan lebih besar daripada objek. Lepas tu pembesaran linear. Inilah formula dia, pembesaran linear. Tinggi imej bahagi dengan tinggi objek. Lagi besar pembesaran linear, maksudnya lagi besar dia punya imej. Lagi baguslah. Pembesaran linear besar dia bagus. Okey, ni apa benda lah ni? Tak ada apa ni. Ni tak ada benda, dia lukiskan untuk kamu dah. Okey, kita gostan. Mana lagi tak? Tak cover lagi. Ni eksperimen ni Okey, ni eksperimen ni untuk mengkaji hubungan antara jarak objek. Ni objek kita, ni objek kat sini dengan jarak imej. So objek ke kanta ni jarak objek U. Imej yang terbentuk, imej dengan kanta jarak imej. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Kita akan manipulkan jarak objek, okey? Kita akan manipulkan jarak objek. So yang akan bergerak balas apa? Ya, jarak imej. Sepatutnya kita buat eksperimen ni tapi ada masa kan? Tak ada masa, betul tak? Tak apalah, belajarlah teori pun. Okey, so kita manipulkan jarak objek yang bergerak balas jarak imej yang dimalahkan. Kita nak malahkan apa? Dalam fizik kan dia tak boleh bagi saiz. Dia buat kamu kena bagi dalam bentuk kuantiti macam panjang ke, jisim. Benda yang boleh diukur lah, panjang, jisim. Tapi saiz tak boleh sebab saiz mana boleh ukur kan. Saiz kita tengok saiz tu besar, saiz tu kecil. Tapi mana ada dia punya ukuran dia, betul tak? So kena bagi dalam bentuk yang boleh diukur macam apa? Panjang kan, ataupun macam tinggi, apa lagi? Lebar. Ketebalan ketebalan boleh ukur kan, ketebalan. So apa jawapan tu ni? Ya, song siapa tu? Kakak Okey, so yang ditetapkan ni kanta ni. Kanta ni mesti kanta yang tetap lah, tak boleh ubah-ubah. So kamu tak boleh jawab jenis kanta kalau kamu kena jawab ada ukuran dia. So contohnya apa tadi? Ketebalan kanta kan kita boleh ukur kan ketebalan kanta. So mesti ada kuantiti fizik iaitu ketebalan. Kalau kamu jawab kanta je salah mesti ada yang boleh diukur iaitu ketebalan. Ketebalan kanta. Kemudian kita buat apa ni? Eksperimen dimulakan dengan jarak objek 35 cm. Dari kata cembur, kemudian skrin digerakkan ke depan dan ke belakang sehinggalah satu imej yang tajam terbentuk. Kemudian jarak imej diukur. Kemudian langkah diulang bagi objek 30 cm, 25 cm, 20 cm, 15 cm.
So ni kita punya data. Okey, bayangkan kita buat eksperimen. Kalau jarak objek dia 40 cm, jarak image dia 24 cm. Ada cikgu bagi data lah, salin je lah. Kalau jarak objek dia 35 cm, jarak image dia 26.3 cm. Dia makin berkurang jarak objek, makin bertambah jarak image. Kalau jarak objek tu cikgu tambahkan, cikgu kurangkan lagi 30 cm, so jarak image dia akan bertambah. Contohlah jadi dah 30 cm. Kemudian jarak objek cikgu kurangkan lagi 25 cm, so jarak image dia akan bertambah. Contohlah 37.5 cm. Kemudian kalau jarak objek 20 cm, jarak image dia bertambah iaitu 60 cm. Senang dia buat eksperimen macam ni kan. Dah bagi data dah. Okey, so kamu carilah 1 per U dengan 1 per B. Cari sekarang 1 per U. 1 per U maksudnya 1 bahagi 40. Okey, dapat berapa? Dah bagi dah. 1 bahagi 40. 0.025. Ni kalau 1 bahagi 35. 0.029. 1 bahagi 30. 1 bahagi 30 cm. So jawapannya 0.033 cm negatif 1. Sebab tu unit dia cm negatif 1. 0.033. 1 bahagi 25. 0.04. Okey, bila data, kalau kat sini 3 tempat perpuluhan, yang lain pun mesti 3 tempat perpuluhan. Macam mana cara nak jadikan 3? Letak kosong supaya jadi 3 tempat perpuluhan. Barulah data tu nampak cantik. Ni kalau kertas 3, macam ni lah dia praktis. Tapi kamu tak ada kertas 3. Lepas tu cikgu pun macam tak beratkan sangat pun yang ni. Okey. Ni 1 bahagi 20. 0.05. So nak buat macam mana? Tambah lagi kosong. Supaya jadi 3 tempat perpuluhan. Okey, next. 1 per V. 1 bahagi 24. 0.042. 1 bahagi 26.3. 0.038. 1 bahagi 30. 33. 0.033. 1 bahagi 37.5. 0.027. Kemudian 1 bahagi 60. 0.017. Okey, bila dah siap 1 U dengan 1 per U dengan 1 per V, kita buat graf. Ni graf apa ni nama dia ni? 1 per V lawan dengan 1 per U. Okey, tak apa, cikgu tunjuklah graf dia. Bila kamu dah plot, kamu plot macam ni kan. Lepas tu kamu ambil pembaris, kamu buat straight line. Jadilah graf macam ni. So soalan cikgu, apa hubungan graf ni? Haris, apa hubungan graf ni? Kalau dia macam ni, adakah dia berkadar langsung? Tak ingat? Hubungan graf. Kita ada berkadar langsung, kita ada apa lagi? Berkadar langsung dengan berkadar terus tu sama. Kita ada berkadar songsang, kita juga ada bertambah secara linear, dan kita juga ada berkurang secara linear. So kalau macam ni, graf ni apa hubungan dia ni? Ya, berkurang secara linear. So kat sini kamu buatlah hubungan graf dia. Hubungan graf 1 per V berkurang secara linear dengan 1 per
U, okey, dengan 1 per U. Okey, boleh. Okey. Lepas tu dia tanya pula langkah berjaga-jaga. Agak-agak apa langkah berjaga-jaga je? Masa nak buat eksperimen ni, dia kena ukur, betul tak? Nak ukur guna apa ni? Guna pembaris. Bila kamu ukur guna pembaris, contohlah, jika pembaris dia, bila kamu ukur, mata kamu macam mana? Adakah mata kamu tersengit ketiba ataupun dia tegak ni? Dia kena tegak kan? Okey, so dia punya ayat dia macam ni kedudukan mata mesti berserenjang, okey, dengan skala bacaan. Kedudukan mata mesti berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat parallax. Okey, untuk mengelakkan ralat parallax. Itulah langkah berjaga-jaga. Okey, next. Okey, daripada eksperimen ni juga 1 per V lawan 1 per U, kita boleh kira dia punya panjang panjang fokus panjang fokus kanta ni. Kan, kanta ni dia ada panjang fokus dia, betul tak? So nak kira dia punya panjang fokus dia, kita boleh tengok daripada graf ni. Okey, contohnya. Okey, sebelum tu cikgu kena ajar yang ni dulu kot. Sekejap ni, pakai formula apa? Pakai ni, formula nak kira panjang fokus. 1 per F sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per V. F, okey, U tu apa? U tu jarak objek, V jarak image, F jarak fokus ataupun nama lain dia panjang fokus. Samalah jarak fokus, panjang fokus. Okey. Kalaulah keluar soalan, sebab pernah keluarlah soalan, dia bagi graf macam ni. Lepas tu dia suruh kamu kira panjang fokus kanta tersebut. So nak kira panjang fokus, tadi apa formula dia? 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okey, contohlah kita ambil koordinat yang ni kan. Contoh koordinat yang ni. Cikgu bagilah data dia. Contoh kat sini cikgu bagi data dia 0.067. Yang ini cikgu bagilah 0.067. Okey, apa koordinat untuk yang ni? Koordinat yang color merah color orange ni, apa koordinat dia? Kita baca X baru kita baca Y kan. So X dia apa? X dia 0, Y dia 0.067. Maksudnya X tu apa? X tu dia punya 1 per U, Y tu adalah 1 per V. So kita boleh kira panjang fokus iaitu 1 per F sama dengan 1 per U berapa? 1 per U 0 tambah dengan 1 per V berapa? 0.067. Boleh tak cari F? Cuba saya dapat berapa? 1 per F sama dengan So 1 per F sama dengan 0.067. So nak cari F? F sama dengan 1 bahagi 0.067. Dapat berapa? 15. Okey, apa unit panjang fokus dia? Unit panjang fokus unit cm. So 15 cm. So dapatlah panjang fokus untuk kanta yang digunakan ni 15 cm. Boleh. Ni kalau kamu pakai koordinat yang kat sini Kalau pakai koordinat yang 4 cx tu pun boleh juga. Kau nak pakai koordinat yang sini pun boleh juga. Ni apa koordinat dia ni? X dia apa? X dia 0.067. Y dia 0. Ni koordinat dia. So yang X tu adalah 1 per U, yang 0 tu 1 per V kan. Masuk je formula. Kamu akan dapat nilai yang sama
sama. Okey, so 1 per F sama dengan 1 per U apa? 0.067 tambah 1 per V kosong. So 1 per F sama dengan 0.067. So nak cari F. Dapatlah. Jawapan sama tak? 15 cm. Sama. Okey. So ni cara nak kira panjang fokus berdasarkan graf 1 per V lawan dengan 1 per U. Kita pakai formula ni. Boleh? 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okey. Cikgu rasa boleh habis cepat lah. Sebelum pukul 4 dah habis dah. Betul tak? Sekejap je. Sikit lagi kan? Sikit lagi. Okey. Next. Hai. Alah, dia dah sikit. Okey, dah. Okey, kita tengok ni. Peraturan untuk menggunakan formula Kantar. Okey, kalau kita tengok ni panjang fokus. Kalau Kantar cembung, panjang fokus dia positif. Tahu kan sebab apa positif? Sebabnya dia menumpukan cahaya kan. So dia kat belah sini kan panjang fokus dia. So yang ni positif. Tapi kalau Kantar cekung dia buat apa? Mencapahkan cahaya daripada F kan. So ni dia punya panjang fokus dia kat sebelah kiri. So kalau sebelah kiri panjang fokus dia buat simbol apa? Negatif. Itu untuk panjang fokus. Kenapa kakak ni berdiri kak ngantuk ke? Ngantuk kamu duduk kat meja belakang ni. Tak nak? Tak apa, nanti lepas ni kira. Mesti tak ngantuk. Sekejap. Tunggu dulu. Kamu kira nanti. Contoh satu nanti kamu kira. Okey. Itu panjang fokus. Kita tengok. V tu apa? V tu adalah jarak image. Kalau image dia terbentuk. Dah batuk lah. Okey. Kalau image dia terbentuk di bahagian kanan. Kan? Image dia terbentuk dekat sini kan. Terbentuk di bahagian kanan. Kita punya screen kat mana? Screen kat sini kan? Maksudnya image nyata. So kalau image terbentuk di sebelah kanan, jadi nilai dia positif Tapi kalau image dia terbentuk di sebelah kiri, kan maksudnya image maya kan. So dia punya nilai image jarak image dia adalah pakai nilai negatif. Okey, U apa U? Jarak objek. Okey, itu abaikan. Abaikan jarak objek tu. Potong. Potong. Okey. Kita tengok formula ni pula. Nak kira pembesaran linear. Tinggi image bahagi dengan tinggi objek ataupun jarak image bahagi dengan jarak objek. Kalau kamu dapat pembesaran linear dia kurang daripada 1, maksudnya apa? Maksudnya ketinggian image dia lebih kecil daripada ketinggian objek. Tapi kalau kamu dapat nilai pembesaran linear dia 1, betul-betul 1, maksudnya image dia sama dengan objek. Tinggi image sama dengan tinggi objek. Tapi kalau pembesaran linear dia lebih daripada 1, maksudnya image dia lebih besar daripada objek. Okey, kita masuklah kira. Isi tak ngantuk. Kan, korang suka kan kira-kira? Suka. Okey, satu objek diletakkan di hadapan sebuah kaunter cembung dengan jarak fokus dia 10 cm. So ni kaunter cembung. So kita letak apa objek. Okey, lepas tu jarak fokus dia 10 cm. Kalau kata cembung, jarak fokus dia positif ke negatif? Tengok balik jadual. Positif positif 10 cm. Okey, dengan menggunakan formula Kantar, apa tadi formula Kantar kita? 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Tentukan jarak image. Jarak image apa simbol dia? V kan? Tentukan jarak image dan nilai pembesaran linear. Nilai pembesaran linear apa dia punya simbol dia? M kan? M. Magnify. Magnification linear. M. M. Okey. Apabila jarak objek 15 cm. Jarak objek apa simbol jarak objek?
U. Okey, kita kira jarak image. So 1 per F. Panjang fokus dah tahu dah 10 cm positif kan? Sebab dia kata cembung kan. And then 1 per U. Kamu nak cari apa sebenarnya? Jarak image Okey, jarak objek. Berapa jarak objek? 15. Carilah jarak image. Boleh tak? Dapat berapa? 1 per 15 tambah 1 per V sama dengan 1 per 10. So 1 per V sama dengan 1 per 10 tolak 1 per 15. Dapat apa kalkulator? Tekan kalkulator. Tekan je kalkulator. 1 per 10 tolak 1 per 15. Tahu ke nak tekan per? Tekan apa? Tekan ABC kan. So dia akan bagi nilai dia apa? 1 per 30. So V, lepas tu dapat silang. So V dapat 1 V. 30 dapat 1, 30. So jarak image dia adalah 30 cm. So dapatlah 30 cm. Boleh? Okey, lepas tu dia kira apa pula? Pembesaran linear. Apa tadi formula pembesaran linear? Dia sama ada kamu ambil tinggi image bahagi tinggi objek ataupun jarak image bahagi jarak objek. So mana yang sesuai? Jarak image bahagi jarak objek. So V kita apa V? 30 cm bahagi dengan jarak objek 15 cm. So dapatlah 2. Jadi pembesaran linear je 2. So apa maksud 2 ni? Tengok balik. Kalau pembesaran linear je lebih daripada 1, maksudnya apa? Image dia lebih besar daripada objek. Senang tak? Senang kan? Okey, senang. Try buat nombor 2. Okay, korang dah habis salin ke? Okey, try buat nombor 2. Satu objek ditempatkan 20 cm dari sebuah kaunter cekul dengan jarak fokus dia negatif 15 cm. Dia dah bagi dah ni, negatif 15 cm. Maksudnya ni kaunter cekul lah. Okay. Hitung jarak image V. Ni jarak objek berapa? U 20. So pakai formula. Ini korang dah habis salin ke belum Dah, dia kepadam Okay, dia kepadam. So formula dia 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. So 1 per jarak fokus. Panjang fokus dia berapa? Negatif 15 sama dengan jarak objek 1 per 20 tambah dengan 1 per V. Ada. Cari. 1 per 20 tambah 1 per V sama dengan negatif 1 per 15. Nak cari 1 per V, negatif 1 per 15. Ni pindah jadi apa Tolak kan? Betul tak? Okey, tekan kalkulator. Negatif 1 per 15 tolak 1 per 20. Apa jawapannya? Negatif 7 per 60. Lepas tu nak cari V je, kita buat darab silang. So negatif 7 darab V. Buat je lah 7V sama dengan 1 darab negatif 60, negatif 60. So V saja negatif 60 bahagi 7. Berapa? Negatif 8.57 cm. Inilah jarak image dia. Okay, jarak image dia negatif Kenapa dia negatif? Sebab ni kanta apa ni? Kanta
Kanta cekung. Kan tadi cikgu kata kanta cekung image dia semua terbentuk. Kat mana? Visual, upright, diminish. Dia visual. So image dia maya. So dia akan terbentuk di bahagian sini tu lah. Ni image. Jadi jarak antara image ke kanta ni